sangat gembira. Kenapa? Sebab hari ini kita dapat menjemput seorang speaker yang amat hebat nak sharing tentang apa? Tentang kesihatan, okey, dan okey, sedikit tips macam mana beliau boleh berjaya di platform Forever Living. Nak tahu tak? Nak tahu, very simple. Sebelum saya menjemput speaker malam ini, yang biasa saya kata santai-santai bersama leader, okey? So beliau adalah seorang profesional iaitu doktor. Yang paling penting dia adalah seorang orang kata bagi saya dia amat special sebab apa? Boleh dikatakan sekeluarga dia pun semua background profesional. Sebab apa? Husband dia pun pakar bedah. Anak dia pun doktor. Lagi seorang anak pun doktor. Lagi 2 orang pun commission pun doktor juga. So ini memang family doktor. So malam ini saya mencuba beliau nak sharing sedikit tips bersama anda. Okey, yang pertama beliau graduate daripada one of the local university dan buat postgraduate study dalam bidang medical psychology dalam Royal College of Surgery in Ireland. Wow. You tahu Ireland, from here to Ireland nak naik kapal perang berapa masa? I rasa lebih kurang dalam 28 jam. Kalau tak silap saya. Yang paling penting, beliau pernah bekerja di beberapa buah hospital dalam bidang surgery, sakit puan dan medicine. Yang paling penting, dia last bekerja di university private dan awal sebagai association professor dan bidang penyelidikan sebelum ini adalah dalam bidang hormones dan castration. Okay, wow. Ayat ini I pun tak pernah tengok. Okay, so sekarang beliau adalah freelance, business owner dan terlibat dalam banyak program kebajikan dan NGO di seluruh Malaysia. So tanpa membuang masa kemasan kita, marilah kita senang saja tekan 111111 banyak-banyak sebagai tepukan untuk menjemput speaker malam ini iaitu Dr. Adiba. Kalau tak cukup banyak satu, saya takkan menjemput, doktor takkan keluar. Dia nak tengok berapa orang yang nak dengar sharing malam ni. Cepat tekan. Yes! Marilah kita memberi tepukan gemuruh kepada kita punya speaker malam ni iaitu Dr. Adiba. Yes, doktor, where are you? Good morning. Hi. Yeah, say hi. Tekan satu-satu kepada doktor. Okay. Okay, thank you, Alex. Thank you. Okay, thank you. So can I start now? Yeah? Yeah, boleh. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi semua dan selamat bersantai-santai. Okay, saya letak santai-santai sebab saya tak nak orang stres. Saya tak nak stres so saya just letak santai, relax. Dan saya harap anda dapat belajar something yang penting insyaAllah malam ni. Dan hopefully anda boleh faham Kalau tak faham nanti boleh tanya. So saya just start terus presentation saya. Okay. Now, kenapa saya kata ilmu ni penting? Okay, sebab kita untuk faham diri kita dan kita nak faham orang lain. Kalau kita tak ada ilmu, kita tak akan faham diri kita. Kita ni sihat ke tak? Kita ni perlukan apa? So kita kena ada ilmu. Dan kita nak faham orang lain juga kita kena ada ilmu. Kalau tak kita akan jadi seorang yang ignorance. Kita akan jadi selfish. So kena ada ilmu. Kita juga akan lebih bersikap terbuka. Kita akan ada istiqamah dan konsistensi. Kita akan ada trust and reliability. Penting untuk kita ada ilmu yang betul sebab kita nak create trust ataupun kepercayaan dan reliability. Maknanya orang boleh rely pada kita. Okay? Dan last sekali yang paling penting adalah untuk networking. That's why pentingnya ada ilmu. So bagi saya tak kisahlah siapa-siapa anda, tak kisahlah apa agama anda, tak kisahlah apa background anda, kita nak ilmu, kita nak dunia, kita kena ada ilmu. Kita nak akhirat ataupun kita nak all the heaven apa semua tu, kita kena ada ilmu juga. Dan kalau kita nak dua-dua, lagilah kita memang kena ada ilmu. So that's why this message is very important. Okay?
So saya suka sangat ayat ni, saya letak ayat ni sebab dia memang benar-benar bawa satu yang miracle lah saya rasa. Dan most of the Muslims memang you all dah hafal kan ayat ni kan, ayat 1000 dinar kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Innallaha bali wa amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. So amalkanlah ayat ni, tak kisahlah kat mana-mana juga, sebab kalaulah rezeki tu tak jatuh pada kita, maka rezeki tu akan jatuh pada anak cucu kita. So tu je, tu je yang kita kena percaya. So apa-apalah, rezeki sehat, rezeki kaya, rezeki ramai kawan, dan rezeki in everything. So kalau dia tak goes pada kita, it will goes to anak cucu kita. Okay. So tak kenal maka tak cinta. Penting saya letak tajuk tak kenal maka tak cinta, sebab semua benda ni daripada 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah benda-benda yang kita kena faham tentang badan kita. So saya rasa setiap yang ada di sini semua nak sihat kan? Betul, tak ada orang yang nak sakit. Dan orang yang sakit pun dia tak pernah minta sakit, tapi dia diuji dengan kesakitan. So sama ada anda masih sihat ataupun anda dah ditimpa penyakit, masih belum terlambat untuk kita faham semua benda ni. Okay, so malam ni saya akan cuba sharekan sikit sebanyak, hopefully ia akan membantu kehidupan anda insya-Allah. So tubuh kita dijadikan dengan cara yang amat unik sekali. Kalau you all perasan setiap sistem, setiap sel dalam badan kita tu dia ada dia punya fungsi dia tersendiri. So dan setiap organ ini daripada brain, otak, jantung, paru-paru, hati kita semua perut, usus, buah pinggang dan sebagainya, semua ini ada fungsi masing-masing. Dan fungsinya itu tidak dapat ditukar ganti dengan benda lain dah. Maksudnya mata mata fungsi dia memang untuk melihat, untuk bagi kita punya alam dan sebagainya. So kalau mata rosak memang gone. Tak boleh nak ganti dah dengan benda lain. So tu adalah organ badan kita yang amat special sekali. Dan setiap satu penciptaan badan kita tu dijadikan dengan amat detail sekali. So kalau anda tengok walaupun kulit kita nampak satu layer nipis je, maknanya kalau kita letak pisau boleh scrape keluar gitu rasanya, tapi bila kita tengok under the microscope, kita akan tengok betapa banyak layer setiap inci yang kita tengok tu. Okay, even satu lapisan epidermis yang dekat atas pun dia ada 6 layer lain lagi. Kalau kita pecah-pecahkan dia ada 6 layer kecil. Dan setiap lapisan dermis ni tengok berapa banyak struktur kecil-kecil yang dia ada. So sebab tu pentingnya kita menjaga kesihatan kita, sebab dia bukan saja untuk yang superficial, tapi dalaman itu yang lebih penting. Kita punya saraf, kita punya salur darah, kita punya lapisan-lapisan lemak dan sebagainya dekat dalam reseptor-reseptor kita, itulah sebenarnya yang memberi fungsi tubuh kita yang sepenuhnya. Okey. So saya susun presentation saya ni based on soalan-soalan yang Alex bagilah. So Alex dia dah roughly tanya you all, dan ada beberapa soalan yang saya dah susun supaya senang saya letak gambar, saya explain dan sebagainya. So mungkin tak cover the whole questions, tapi I'll try my best untuk bagi seberapa banyak yang bertepatan dengan apa yang anda tanya. So salah satu daripada soalan yang dikemukakan adalah mengenai sistem penghadaman, mengenai usus. So usus ni, okay, kalau kita nak tengoklah ni adalah sistem penghadaman kita. Very special sebab dia bermula daripada mulut sehinggalah ke anus, ke tempat lubang kita buang air besar dekat bawah. Dan sistem penghadaman kita ni, setiap inci sistem penghadaman kita ni dia ada sel-sel yang khusus. Okey, kebanyakan orang dia ada simptom-simptom sistem penghadaman yang contohnya apa? Contohnya biasanya sistem penghadaman dia akan ada masalah dengan sakit perut.
angin, betul tak? Bloated, rasa kembung, rasa pedih perut. So tu adalah sistem-sistem penghadaman yang biasanya dia memberikan bahasa pada kita supaya kita faham bahawa dalam ni ada masalah. So tolong buat sesuatu. Maknanya bila kita rasa bloated, bila kita rasa pedih perut, bila kita rasa macam asyik berangin, nak kentut-kentut-kentut je, mesti ada something wrong somewhere. So itulah. Saya tunjuk ni sebagai ilustrasi. Ni adalah lapisan pada sel usus kita. Nampak tak? Ni lumen usus kita. So kalau kita makan apa-apa, dia akan duduk dalam ni. Ni adalah sel-sel yang melapisi usus kita. Okey, pada sel usus kita dia ada tight junction, nampak tak? Ni adalah tight junction yang dia menutup, yang dia ketat ataupun dia attach with one another. Setiap sel tu dia rapat antara satu sama lain. Tetapi setengah-setengah orang yang mengalami masalah penghadaman ni, dia punya tight junction dia rosak. Nampak tak? Tight junction dia rosak menyebabkan boleh masuk bahan-bahan toksin, boleh masuk bakteria-bakteria yang jahat ke dalam kita punya dalaman, ke dalam salur darah dekat dalam ni. So apabila masuk toksin, apabila masuk bakteria, apabila masuk partikel-partikel makanan yang tak boleh nak digest, dia akan menyebabkan darah kita akan jadi masalah dekat dalam ni. So that's why leaky gut syndrome, kita kata ni leaky gut, maknanya gut kita ataupun usus kita bocor. So apa yang menyebabkan masalah ini? Ada banyak sangat masalah, antaranya adalah kita punya keradangan, masalah-masalah pemakanan kita yang lepas-lepas dan sebagainya. So ni adalah antara masalah-masalah penghadaman. Okay? So bila kita ada masalah penghadaman, salah satu daripada masalah kronik yang biasa terjadi adalah masalah kanser. So saya rasa ramai dekat sini yang ada pengalaman saudara mara dia, mungkin mak ayah dia, nenek dia, atuk dia ataupun dia sendiri yang ada masalah kanser usus. Na'udzubillah min zalik. Dan kanser usus ini adalah antara kanser yang paling common di Malaysia sekarang ini. Okey, so soalan yang ditanya dalam soalan Alex tu adalah tentang kanser usus, iaitu tentang tanda-tanda. Apa dia tanda-tanda kalau seseorang itu kena kanser usus? So saya letak sini ada beberapa simptom ataupun sign, antaranya yang pertama yang paling common sekali adalah berak ataupun dia buang air besar dia bercampur dengan darah. Okey, najis, sama ada najis tu dia bercampur dengan darah ataupun najis tu dia keluar dan lepas tu darah akan keluar, so bergantung. Dan ini adalah antara tanda-tanda awal yang biasanya orang ignore. Orang kata biasalah aku makan sambal belacan pedas sikit, makan tom yum pedas ke, jadi sebab tu berak berdarah. Jadi orang ignore. Lama kronik benda ni akan menjadi masalah kanser dan sebagainya. Simptom yang kedua juga, ada orang yang dia ada perubahan tabiat buang air besar. Dia sembelit ataupun kadang dia cirit, lepas tu sembelit, dia punya tabiat, dia punya buang air besar tu sentiasa berubah. Kadang sembelit lama, lepas tu cirit, lepas tu sembelit. So ni adalah antara tanda-tanda juga. Dan apabila usus tu sudah tersumbat 100%, maknanya tumor ataupun barah tu dah menyumbat, usus tu sudah 100%, orang tu tidak akan boleh berak, dia tak boleh kentut dan dia akan muntah. Sebab dia dah tersumbat, jadi semua bahan makanan, bahan dalam usus tu akan tertolak keluar. Dan ada setengah-setengah orang yang dia muntah tu bau macam najis. Boleh imagine tak? Sebab dia sudah tersumbat dekat bawah. Ni adalah antara simptom yang dah late. Ada juga orang yang hilang selera makan, turun berat badan, jadi kurus, kering, tak boleh makan. Tu adalah antara tanda-tanda kanser juga. Ada yang sakit bahagian perut, bergantung pada dekat mana tumor tu berada. Usus tu, barah tu duduk kat mana dia sakit perut.
Okey, dan ada juga orang yang tabiat dia pergi ke tandas, dia rasa macam nak berak, nak buang air besar, tapi tak boleh keluar najis tu. Rasa nak berak tapi tak keluar, berapa kali pergi toilet. Ini sebab kanser dia ataupun tumor dia tu, dia duduk dekat bahagian paling bawah sekali, dekat bahagian rektum. So bila kanser tu duduk dekat bahagian bawah, dekat bahagian nak keluar tu, dia akan bagi sensation pada kita, dia bagi signal sebenarnya dah ada rasa ni macam ada najis tapi dia sebenarnya adalah kanser yang duduk situ. So signal tu adalah sebenarnya false signal. Kita ingatkan kita nak buang air besar, tapi sebenarnya dia adalah kanser yang dah tersumbat dekat situ. So ni adalah antara tanda-tanda yang kalau anda dapati ada pada anda ataupun orang-orang yang anda sayang, kena cepat-cepat pergi jumpa doktor. Doktor akan cek, akan ambil darah, akan buat skop dan sebagainya. Okey, memang kena cek. Tengok ni. Ni salah satu kerja doktor juga. Tengok kita punya TAH ... Okay. So ni adalah kerja kami juga yang biasanya kita tengok kenapa, bagaimana, bila sebenarnya benda ni penting untuk kita untuk kita tahu. Memanglah, memang makruh kan tengok najis. Kalau dari segi Islam tu ya saya faham Ustaz memang makruh. Tetapi at least bila kita buang air besar, kita rasa macam tak sedap hati, ada benda yang tak kena glance, tengok, jenguk sekejap. Oh okey, normal, tak apa. So dalam medical, kita bahagikan kepada beberapa jenis najis yang keluar sebab daripada observation najis ni kita boleh tahu apa masalah kita. Okay, so kalau najis yang normal biasanya yang ni. Siapa yang selalu sembelit tu yang ni. Selalu sangat sembelit najis dia keras. So berhati-hati anda kena buat sesuatu. Mungkin ada dalam pemakanan anda yang lack of something. Nanti kita tengok kejap lagi. Okay. Ada juga warna najis yang kita tengok. Ada warna-warna tertentu, ada warna-warna tertentu yang kita boleh tahu diagnosis sesuatu penyakit. Ada yang warna jernih, ada najis yang warna hijau, ada yang warna merun, ada yang warna merah, okey, disebabkan darah dan sebagainya. So semua benda ni adalah something yang you all kena alert ataupun kena tahu apa sebenarnya masalah pada badan kita. Okey, so punca kanser usus ni dia ada banyak Yang pertama biasanya masalah genetik. Masalah genetik ni biasanya orang kata masalah polyps lah. Dan polyps ni dia ada berapa jenis, saya tak payah detail sini sebab nanti sampai subuh pagi esok pun tak habis So masalah genetik ada juga yang menyebabkan kanser usus. Yang paling common adalah masalah pemakanan. Yang ni yang paling common. Siapa yang suka fast food, siapa yang suka daging merah, kurang fiber dalam nasi dia tu, ada nasi ada lauk saja, tak ada sayur, tak ada buah. So masalah pemakanan inilah yang boleh menjadi penyebab atau punca kepada kanser usus juga. Okey, dan faktor risiko lain adalah bila dah melebihi umur 50 tahun. Faktor risiko ni bukan penyebab tapi dia adalah risk factor yang menyebabkan kita ada high tendency untuk kena kanser. Tapi sekarang ni kita tak tengok umur tua dah, ada orang muda yang kena kanser pun dah ramai kan sebab masalah pemakanan. Family history ataupun sejarah keluarga, sejarah keluarga yang ada kanser, contohnya yang ada kanser usus juga, kanser ovari, kanser rahim. Yes, ada yang umur 30 pun dah kena, betul. Alkohol, siapa yang selalu ada pengambilan alkohol, it's one of the risk factor juga untuk dapat kanser. Okay, obesity. This is one of the risk factor. Siapa yang belum capai berat badan ideal, tolong usahakan untuk capai berat badan yang terbaik supaya kita boleh avoid risk of cancer. Dan obesity ni dia bukannya risiko kepada kanser usus sahaja, malah dia risiko kepada pelbagai jenis kanser yang lain. Okay,
So just be careful. Merokok, yes, ada lebih daripada 30 jenis toksin dalam rokok. So merokok juga adalah risk factor kepada kanser usus juga. Okay. So cuba tengok, saya tunjuk gambar-gambar ni supaya anda alert bahawa inilah yang akan berlaku dalam usus kita kalau kita tak buat apa-apa dari sekarang. So please, berubahlah dari sekarang supaya kita tak dapat benda-benda ni. Okey, ni usus kita Usus kita ada 1, 2, 3, 4 section section utama. So kanser kolon, kalau kita skop ni adalah kita masukkan tube, dia macam sebesar ni tube, kita masukkan daripada bawah, okey, daripada tempat buang air besar, tu adalah kolonoskop. Okey, kita masukkan daripada bawah dan kita nampak tak ni? Ni dah kanser dah ni. Ni yang dah bleeding, kanser yang dah bleeding, yang dah duduk pada usus besar kita. Dan bila dah sampai tahap ni, memang tak boleh nak simpan dah. Tak boleh nak buat apa minta maaf lah, nak simpan buat apa dah, kena buang. So orang yang kena buang usus ni, kalau you all pernah tengok Masya Allah, yang sampai kena pakai bag dekat luar, pernah nampak tak yang dia pakai colostomy bag, jadi dia buang semua najis dia apa semua dalam bag tu. So saya doakan semua anda yang ada dekat sini, semua ada 400 orang lebih ni, tolong insya-Allah supaya semua tak kena dengan benda ni. Kita tak nak anak cucu cicit kita pun jangan kena. Okey, amin ya rabbal alamin. So kalau you all ingat ada beberapa orang selebriti jugalah yang memang menemui ajal juga dengan kanser usus ni. Kalau you ingat pelakon Black Panther, ingat tak Chadwick Boseman ni meninggal selepas 4 tahun didiagnose colon cancer. Okay, tapi dia simpan maknanya semua peminat-peminat dia tak tahu. Once dia meninggal tu barulah tahu bahawa diagnosis colon cancer dia dah stage 3. Okay. So pelakon Abu Bakar Juah juga baru meninggal baru ni, kanser usus dan kanser hati Ni pelakon Malaysia kita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalau siapa yang tahun-tahun 70-an, lahir tahun 70-an, 80-an, you all mesti pernah tengok cerita Charlie's Angel, betul? So Charlie's Angel, dia punya pelakon dia Farah Fawcett ni juga meninggal due to anal cancer. Okay, ataupun kanser usus dekat bahagian anus. So kanser ni dia tak mengenal sesiapa. Dia tak kira tua atau muda, dia tak kira kaya atau miskin, dia tak kira anda doktor ke, bukan doktor ke, suri rumah ke, Melayu, India, Cina, semua ada risiko. Okay, untuk dapat kanser. So berhati-hati So bila kita dah ada kanser usus besar, doktor diagnose biasanya dia akan skop ataupun teropong. Kita panggil skop atau teropong. Dan daripada skop itulah doktor akan tengok biopsi, dia akan buat staging dan kita boleh tahu komplikasi dia. Kanser tu dah merebak ke mana-mana. Dan kanser ni bukan penyakit yang berlaku dalam masa seminggu dua. Dia punya seeds dia atau benih kanser tu dah ada sejak 5, 10, 15 tahun yang dulu. So dia bukannya dalam masa 1-2 hari dia boleh jadi. So dia adalah kisah 10-15 tahun barulah dia develop kanser ni. Dan bila dah sampai ke stage 4, kanser tu sudah merebak ke organ-organ lain, terutamanya ke hati. Okey, tu adalah kita panggil metastasize ataupun yang dah merebak. Okey, so kita ada aloe vera. Saya rasa semua dekat sini memang dah menikmati aloe vera. Saya cuma nak highlight saja betapa beruntungnya kita yang ada aloe vera, yang dah minum aloe vera. Kalau yang belum lagi minum, cuba try slowly minum. Sebab ini adalah salah satu hadiah daripada alam Allah jadikan aloe vera ni, dan kita dipilih untuk mengenali aloe vera ni di dalam bisnes kita ni, alhamdulillah.
So banyak research dah banyak kajian, banyak research, siapa yang dah tengok beberapa artikel yang dia buat kajian tentang aloe vera, sebab dia adalah bahan yang memang dah ada sejak daripada zaman Fir'aun Cleopatra lagi. Zaman Rasulullah dah ada aloe vera. So even Mak Saleh pun ramai juga yang dah buat. Yes, betul Ustaz Zaki, ia adalah khazanah alam. So saya tunjuk satu paper di sini daripada Internet Journal of Microbiology. Jurnal ini menunjukkan bahawa aloe vera ini, okay, bila kita ambil orally maknanya kita minum, aloe vera ni dia akan bind, dia akan pergi dekat receptor site dekat usus kita dan dia akan prevent, dia akan tutup tempat leaky gut ni. So ini adalah bagusnya dia punya efek aloe vera. Dan aloe vera bila dia duduk dekat usus kita, dia ada sel-sel tu, dia akan menyebabkan sel-sel tu macam minum. Dan proses minum oleh sel ni kita panggil pinositosis. Cantik kan nama dia? Dia ada phagocytosis, dia ada pinositosis. Phagocytosis maknanya sel tu makan. Pinositosis maknanya sel tu minum. So bila kita minum aloe vera yang masuk ke usus tu, sel kita dekat dalam usus tu dia minum aloe vera yang kita minum. So that's why aloe vera ni the best is kita minum semasa perut kita kosong. So menyebabkan sel kita tu dia tak bercampur aduk dengan benda lain, dia dapat pure aloe vera dan dia terus minum masuk dalam sel kita. So that's the best of aloe vera. Okay. So aloe vera yang kita guna Aloe barbadensis ni adalah dia punya anatomy. Anatomy ataupun bentuk badan aloe vera ni. Kita panggil anatomy bahasa medical. So dia ada aloe latex dia ada juice dia, yang ni yang kita ambil dan kita proses, dan yang ni dia punya kulit luar dia. Okay, so ni adalah anatomy aloe vera. Subhanallah, memang cantik sangat kan. So letak ni, nanti you all letak ni dekat wallpaper masing-masing. Memang inspired sangat every day to see the khazanah alam ni, very cantik. Okay, aloe imodin juga. Aloe imodin ni adalah sejenis anthraquinone ataupun antioxidants di dalam aloe vera tu. Research juga menunjukkan bahawa aloe imodin ni dia inhibit ataupun dia menghalang tumbesaran sel kanser dekat usus. Ni. Nampak Dia involved in the growth inhibitory activity. Maknanya dia menghalang aktiviti sel-sel kanser dekat kolon, dekat usus besar. Okay. Dan dia juga induce apoptosis. Okay. Dia menyebabkan sel-sel kanser tu mati. So sel-sel kanser ni adalah sel-sel yang berkembang biak dengan cepat. Dia beranak tanpa ada batas. Kan sel kanser. So apa yang aloe imodin ni buat dalam anthraquinone tu, dia menyebabkan berhentinya proliferation cell. So sel tu akan arrested, dia akan duduk terkaku gitu. Boleh bayang tak? So tu adalah efek aloe imodin di dalam aloe vera. Subhanallah, memang Allah jadikan. Dan saya letak lagi banyak dalam Asian Journal of Surgery pun ada. Colorectal cancer di Malaysia ni, dia adalah second most common cancer in males. Kalau lelaki yang kedua paling common, dan kalau wanita yang ketiga paling common. Maknanya top 3 lah colon cancer ni, jangan main-main . So pemakanan tu kena jaga sebab dia top 3 cancer yang common. Dan kebanyakan kalau dekat Malaysia ni kita diagnose dah late stage dah. Late stage sebab biasanya orang takut nak pergi jumpa doktor. Orang pergi berubat kampung dulu, jumpa Tok Bomoh dulu, jumpa macam-macam yang lain-lain dulu. Last dah bila dah tak boleh nak tahan, bila dah berak keluar darah habis, bila dah pengsan, baru jumpa doktor, dan bila kita scope tengok dah late stage dah. Okay, so ni adalah kanser kolon, dan biasanya dalam jurnal yang kita, dalam kajian ni didapati bahawa kesedaran masyarakat tentang kolon kanser ni adalah masih rendah.
So tanggungjawab kita bila kita dah ada ilmu ini, saya harap anda sampaikan pada saudara mara semua supaya kita jaga kesihatan kita sebab colon cancer ni adalah antara kanser yang paling common. Okey, dan antara ni satu jurnal lagi, antara simptom yang paling common adalah altered bowel habit. Ingat tak saya cakap tadi? Dia kadang sembelit, dia kadang cerit. Kadang sembelit, dia kadang cerit. Dia sentiasa ada alteration. Dia blood in the stool, ada juga darah di dalam najis, sakit perut, weight loss, berat badan turun dengan agak teruk, anemia. Anemia ni adalah HB dia low, dia tak cukup darah. Kita check anemia, tengok dekat mata ni, mata putih ni dia pucat sangat anemia. HB dia kadang 10, 9, 8 menyebabkan dia disebabkan oleh kehilangan darah. Mungkin dia dah ada occult blood, maknanya dia dah ada pendarahan sikit-sikit masa dia buang air besar tu dia tak sedar. So itu menyebabkan HB dia drop. Dia tak sedar dan bila kita check dia ada anemia. Intestinal obstruction ni dah bila dah late stage, dia dah ada usus dia dah totally tersumbat. Okay. So ni juga journal this is a very good journal. Jurnal ni dia buat kajian di mana aloe-imodine, anthraquinones, aloe-imodine daripada aloe vera ni dia decrease ataupun dia menyebabkan penumbuhan sel-sel kanser tu terbantut. Okay, kanser bladder, kanser cervix, kanser kolon. So ni adalah antara kanser-kanser yang agresif. Bila kena kanser tu biasanya dah agresif, dia terus makan semua organ kita. So ini adalah mujarabnya ataupun kebaikannya kita tahu nikmat aloe vera ni. Diharap kita dapat boleh guna dengan sebaik mungkin insya-Allah. So bila dah tahu semua benda ni, kita kena transform. So ilmu yang tidak diamal adalah seperti pokok yang tidak berbuah. So bila kita dah tahu ilmu ni, kita kena amalkan. Maknanya kita kena ambil high fiber foods. Okay, banyak sayur dan buah. So ni adalah contoh-contoh high fiber foods. A lot of fibers. Okay, sayur-sayur. Setiap pinggan kita makan tu, mesti ada sayur, mesti ada buah, half plate. Okay, separuh pinggan mesti ada sayur, mesti ada buah. No more fast food. Okay. Ni yang sedap ni, best ni. So, kalau anda boleh tinggal fast food, goodbye. Okay, this is the best option for you to take. Okay, transform. You know what? The choice is in your hand. Kita dah ada semua benda ni. Nak tak nak je, betul tak? Kita dah ada Forever Fiber. Kita dah ada aloe vera. So, kita dah ada everything. It's just up to you whether you nak guna ataupun tidak. And our Forever Fiber, siapa yang ada fiber dekat depan dia, cuba tengok. Dia punya fiber kita, satu sachet fiber kita dah ada 5 grams. So, satu sachet fiber kita. So, ambil lah. Pagi ambil sekali, satu sachet. Malam ambil sekali, dah cukup dah. That's the best yang kita boleh buat manfaat untuk badan kita. Tu khidmat servis pada badan kita tau. Ambil Forever Fiber ni. Kalau katakan dah cukup sayur, buah dalam pinggan makanan, tak apa. It's okay. Tapi kalau you all yang sibuk, you all yang memang selalu masak sayur pun sayur yang dah lembik. So, make sure anda ada backup fiber dekat rumah. Okay? So the fourth and final points adalah fresh start and forever with forever. Maksud saya adalah, okay, now bila you all dah tengok saya punya sharing, saya punya presentation, mungkin ada daripada anda yang dah ada kesakitan-kesakitan dan Allah dah uji dengan berbagai penyakit. So jangan risau it's never too late to start. Wherever you are now, dekat mana tahap kesihatan anda sekarang, just be positive. Let's do a fresh start. Okay? Kita mulakan balik kita punya jurnal kehidupan kita. Jangan pandang-pandang belakang. Kita dah ada ilmu. Kita just go. Just start. Okay? Sebab insya-Allah bila kita bermula dari sekarang, perjalanan kita pada masa hadapan insya-Allah akan jadi ada perubahan dia. InsyaAllah. It's better. And for me, once you are with forever, you will always be forever. Once you rasa dah nikmat sehat dengan forever, you will always be there. You won't
go to other channel dah. Betul tak? Okay, insyaAllah. Okay, so ramai yang tanya lah, saya just letak this slide, ramai yang tanya saya why platform Forever Living. Ramai yang tanya saya kenapa you are doctor, you are professional, why you choose this platform. So bagi saya senang je, saya letak these 5 points like for me and my husband, Dr. Zul. So those are our 5 points yang dah summarize everything dah. Saya rasa saya tak payah nak elaborate, saya tak payah nak discuss panjang-panjang. These 5 points actually it includes everything. This is the best opportunity. This is the best products that you can have. We have the best team. This is the best marketing plan, the generous marketing plan that ever. And this is the best potential income where you can have. So saya rasa yalah soalan apa-apa lagi orang nak tanya lepas ni pun saya rasa saya dah bagi dah jawapan dia dekat sini. Those are the answers why we are choosing this platform and why we choose this as our way of life, insyaAllah. Okay. So saya rasa setakat tu saja. Ada few more slides. Okay, this is me and my husband. Kita orang memang banyak involved dengan charity. Sebelum ni saya follow masa ni Dr. Zul dia buat sunathon. Pernah dengar tak sunathon? You pernah dengar marathon kan? So sunathon ni adalah marathon bersunat. Tahu? Maknanya kita pergi ke, tak ingat masa tu Vietnam Vietnam ke mana kita pergi ke Kemboja. Yes, Kemboja. Ya, nampak tulisan Kemboja. Kita pergi ke Kemboja dan dekat Kemboja pada masa tu dia sangat miskin, kehidupan yang amat daif di mana mereka tak mampu untuk buat sunat Jadi a group of medical doctors, medical surgeons, staff nurse dan sebagainya pergi ke sana untuk bantu as a charity, free sunathon di mana beratus-ratus orang anak-anak berkumpul di setiap kampung. Ada banyak kampung pada masa tu, ada kampung yang tak ada elektrik, ada kampung yang kena naik bukit, ada kampung yang sampai makan benda-benda yang ya Allah sampai saya diarrhea masa tu. Masya Allah, saya tak tahan dengan makanan-makanan yang macam street food. Saya tak tahan dengan makanan-makanan yang tu. Berhari-hari saya sakit perut. Kita orang buat sunathon banyak kampung tapi it really opens our mind. Bersyukurnya kita dengan apa yang kita ada di Malaysia, dengan apa yang kita ada pada masa ini. So susah-susah kita macam mana susah pun tak dapat menandingi kesusahan anak-anak mereka dekat di Kemboja dengan Vietnam dekat sana. So this is sunathon, this is our family. This is our trip. Saya tak boleh nak tunjuk. I don't know what happened to my slide, Alex. Nanti next time I belajar lebih lagi lah. So this is one of the best couple, Amirul dengan Liana. So thanks to Amirul and Liana for bringing us, me and my husband, bawa kami ke dalam Forever ni. Kami kenal dah lama lah daripada saya kerja lagi. Amirul dengan Liana macam adik-adik kami lah she is very young, kami ni dah almost 50 dah umur. So mula-mula dengar pun saya tak tahulah boleh percaya ke tak dan we all dah quite comfortable. Saya rasa macam tak apalah, cuba je lah try, tapi dalam hati tu ada was-was. Tapi still try, we all open our mind, try, and then bila nampak benda ni boleh bantu ramai orang dah sembuh, kita cuba tolong dan sebagainya. A lot of transformation happen dan Alhamdulillah benda tu membuka minda kami bahawa this is one of the sedekah jariah yang kami boleh buat. This is one of the best investment yang kami boleh buat, yang you all pun boleh buat juga, insya-Allah So dream big. Saya suka sangat poster ni, dream big, sebab saya used to be a very sebelum ni saya very timid. Saya memang tak suka bercampur orang sebelum ni. Pergi kerja balik kerja saya tak suka jumpa ramai orang. So bila saya mula dream big, saya kata why not? Saya kata saya nak ada something dalam hidup saya di mana saya boleh buat something else. Mungkin saya boleh buat sesuatu yang boleh bagi
kegembiraan pada orang lain. So that's the best thing yang kita boleh buat dengan this business and this platform. So that's why actually we are very serious into this, insyaAllah. Tak kisah kalau anda tak nak buat bisnes pun tak apa, saya tak kisah. Ramai yang tengok Zoom ni, saya rasa ramai yang tak berminat dengan bisnes pun. Mungkin ramai yang just nak guna produk. It's up to you. So apa-apa pun just use the products because this is one of the best product yang saya boleh recommend untuk for your health. So but really if you really nak go big, if you really want to be somebody, so just go and then try the business because this is one of the best platform yang you boleh cuba, insya-Allah. So saya dan suami memang we are really respect our leaders. Thank you Dato and Datin. Tak boleh nak cakap they're very amazing person. Saya sebenarnya saya respect sangat. Personally saya rasa macam humble sangat bila dengan Datuk dengan Datin because looks like they are very kind, they have integrity, they're very honest, then they're very they have a very loving heart. So saya ucapkan terima kasih pada Datuk and Datin for give a very good leadership to this team dan saya harap supaya Datuk and Datin terus sihat, diberikan kemurahan rezeki selamanya. Okay, insyaAllah. Okay, and it's very good to rub your shoulders among the successful person, successful leaders in this business. Bagus sangat terima kasih, congratulations to all the best good leaders dalam bisnes ni. You all memang hebat lah. Saya dengan Dr. Zul memang kecil sangat rasa macam banyak sangat nak belajar. So saya hope sangat boleh belajar sangat banyak dengan anda. Kami masih lagi setoet sangat, tak tahu apa-apa lagi. So really thank you to Dato, Alex, Koi, Sean dan semua yang ada dalam platform ini. And the best thing is actually my first experience pergi ke Elo punya company. Kita tengok sendiri, it really opens my eye tentang betapa this is one of the best R&D lah, research and development. Tengok all the scientists dalam prosesan dia. Ya Allah, saya bercakap ni pun rasa meremang bulu roma because I can still feel the aura dekat dalam kilang dia, dekat dalam dia punya pemprosesan dia, meeting all the scientists, looking at their uji kaji, the experiments depan kita. So I really respect the company. It's a very good company. It's very reliable company and I hope that you really see for yourself. Okay? Fight and see for yourself. So saya rasa tu saja setakat ni. Masya Allah dah 2 jam, minta maaf. Saya ambil masa banyak sangat. Saya minta maaf. Saya harap saya boleh bagi something pada you all yang boleh you all bawa sebagai benda yang penting dalam hidup you. And on behalf of me and my husband, kami ucapkan congratulations to all the winners, to all the fighters. Fighters ni bukannya anda yang berada dekat top-top saja, tapi fighters tu adalah anda yang boleh fight your own nafsu every day. Tu adalah fighters yang lebih penting. Nafsu you malas, nafsu you nak tidur, nafsu you rasa macam tak nak jumpa orang, tapi you fight. And then when you fight, you are actually the best fighter. Okay, so saya rasa tu saja. Thank you very much Alex, Koi. Thanks Aliana and Amirul. Thanks also juga pada Datuk Datin and I think I end here. Thank you very much. All the best. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So I very excited because I nampak dia orang tak tidur because your live pun lebih 100 lebih orang untuk ikuti you secara dekat YouTube. So Doktor, I rasa you pun sudah dapat green light for your second class already. So very excited. So that's all for tonight. Yang paling penting, okay, you ada nampak tak kita ada aloe egg. Hari ini adalah hari kedua kita, betul tak? Tadi doktor kata apa? Kena minum aloe vera. So semua cepat buka you ambil you punya video. Doktor kata apa? Kena minum aloe vera, betul tak? So ya, siapa sini? Ada yang ambil, betul tak? I beritahu you, I pernah pergi ke rumah doktor
dinner dengan saya, I beritahu you, wah, doktor minum aloe vera macam minum air kosong, you tahu tak? You all ada minum ke tak ada minum, ah? Betul tak, doktor? Correct or not? Yes. So doktor, sekarang kita memang ada program dengan aloe egg, betul tak? So Yes. maksudnya kita setiap hari minum 1 botol aloe vera untuk 8 hari berturut-turut lah. So ini memang bagus, betul tak, doktor? Yes. Nampak tak, dengar tak, doktor pun kata bagus, betul tak? Jangan kata itu tak ada, ini tak ada, betul tak? Tak ada ultralight, tak ada bee pollen, tak apa. Aloe vera pun setakat ini pun boleh puaskan yang tadi doktor mention the point that you need to take aloe vera per day. Am I right? So siapa dekat sini, ada yang day ketiga, betul tak? So doktor, your speech is very very powerful tonight. Thank you very much. Yang paling penting ialah apa? Okay, I very excited to actually ramai orang tadi ada special soalan from here. Doktor, actually you umur berapa? Dia orang nampak you umur macam 31. I kata doktor bukan 31, doktor umur 18 sahaja, you tahu tak? Okay, so I kirim salam kepada Dr. Zhu and your family also. So actually very miss doctor so much. Tadi Bel, Selina, Sean, Oliver, kita semua pun miss with doctor. So much. Okay. Hopefully habis coronavirus and we can meet, inshallah. Yes. Okay, we can't wait to fly together to US to have a second trip for the factory, correct or not?